Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar cikgu-cikgu? Diharapkan cikgu-cikgu yang berada di hadapan saya ini berada dalam keadaan emosi yang stabil dan minda yang sihat, fizikal yang cergas. Saya, Puan Nora Azlina binti Osman, hari ini akan berkongsi dengan cikgu-cikgu satu tajuk iaitu tips menjadi guru yang hebat. Saya masih ingat lagi guru-guru saya ataupun cikgu-cikgu yang mengajar saya ketika saya di sekolah. Saya pasti cikgu-cikgu juga ada ingatan terhadap cikgu-cikgu yang mengajar anda ketika di sekolah, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dah pasti ada sesuatu yang karakter yang ada kepada guru ini yang melekat di minda kita. Sama ada guru itu seorang guru yang lembut, yang penyayang, ataupun seorang guru yang garang, ataupun seorang guru yang sangat mengambil berat, ataupun seorang guru yang suka cakap lepas. Jadi sudah pastinya ada karakter-karakter pada guru-guru ini yang menyebabkan anak-anak murid ingat kepada mereka. Oleh itu cikgu, agak-agaknya cikgu nak menjadi guru yang bagaimana yang membuatkan diri kita ingat dan melekat di minda anak murid kita. Yang membanggakan apabila kita menjadi seorang guru ini ialah guru tidak kenal murid mereka, tetapi daripada jauh lagi anak murid dah panggil cikgu mereka. Contohnya kalau kita pergi ke shopping kompleks ke, kita pergi berjalan-jalan ke, tiba-tiba kan ada seorang perempuan dah dukung anak daripada jauh melambai-lambai, cikgu, kita ni pun terkebel-kebel tengok siapa ni dah besar panjang kan. Cikgu ingat tak saya? Saya ingat lagi cikgu. Cikgu mengajar saya bahasa Melayu, cikgu mengajar saya bahasa Inggeris. Kat sini bangga kita menjadi seorang guru apabila kita ini diingati oleh murid kita. Yang keduanya, cikgu tak ingat apa yang cikgu ajar kepada murid, tetapi anak murid ingat apa yang cikgu mereka katakan kepada mereka. Contohnya, cikgu, saya ingat lagi cikgu pesan pada saya supaya nanti bila sampai besar saya kena buat macam ni. Kan? Oleh itu, ingatan yang diberikan oleh guru ini sudah pastinya sesuatu yang terkesan sehinggakan anak murid itu boleh ingat diri kita sebagai guru mereka. Yang ketiganya ialah guru tak pernah minta balasan terhadap apa yang mereka berikan, tetapi murid ingat sampai bila-bila. Pernah saya terbaca satu perkongsian oleh seorang guru ini. Beliau dah pencen, tapi anak muridnya datang ke rumah dia dan bagi hadiah kepada cikgu ini. Sebab katanya masa dia kecil-kecil dulu belajar di sekolah rendah tak ada duit, tetapi teringin nak bagi hadiah pada cikgu pada hari guru. Oleh kerana sekarang ni dia rasa dia dah mampu dan dia belikan sesuatu untuk gurunya sebagai menghargai pengorbanan gurunya ketika mengajar beliau. Jadi di sini cikgu-cikgu semua sudah pasti ada sesuatu yang ditinggalkan oleh guru-guru ini melekat di minda anak murid dan mereka mengingati guru mereka. Menjadi seorang guru ni mempunyai satu kemanisan yang tiada galang gantinya. Oleh itu cikgu-cikgu, mari kita sama-sama untuk membincangkan apakah tips-tips yang boleh kita amalkan agar kita menjadi seorang guru yang hebat. Yang pertamanya ialah niat. Masihkah cikgu ingat ketika cikgu memohon untuk menjadi guru, apakah niat yang anda ada dan apakah niat yang anda ada ketika anda mula-mula melangkah di hari pertama anda pergi sekolah? Niat ini merupakan sesuatu yang akan mendorong kita atau menjadikan satu motivasi bagi diri kita untuk melaksanakan perkara yang seterusnya.
Niat jugalah yang akan memandu kita menjadikan sesuatu itu baik atau buruk. Dan niat jugalah yang akhirnya akan menjadi kemanisan ataupun kekusutan pada diri kita, kan? Niat ketika menjadi seorang guru ni bagaimana? Niat anda untuk mendidik anak bangsa anda setakat mana? Ya? Untuk menjadi seorang guru yang hebat, kita bukanlah sahaja niat untuk mendapatkan gaji di hujung bulan. Sudah pastinya menjadi seorang guru itu ditanamkan niat untuk mendidik anak bangsa, untuk menjadikan anak murid kita sebagai seorang yang mempunyai masa depan. Mungkin juga niat kita ialah untuk kita menaburkan ilmu kepada anak murid kita agar mereka dapat meneruskan kehidupan mereka, dan niat kita juga agar anak murid kita ini akan mencapai cita-cita mereka. Berbagai niat ya cikgu. Kalau sekiranya niat di hari pertama cikgu pergi mengajar itu adalah niat yang berkobar-kobar untuk mengajar anak murid, cubalah cikgu semak kembali sehingga kini. Kalau cikgu nak mengajar 10 tahun, mungkin cikgu nak mengajar 20 tahun, adakah niat itu masih niat yang sama? Kalaulah niat cikgu itu masih lagi kekal bersemangat ya, dan memang sentiasa memikirkan untuk kemajuan anak-anak murid cikgu ya, saya ucapkan syabas kerana cikgu adalah guru yang hebat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang keduanya ialah mempunyai sikap profesional. Profesional yang dimaksudkan di sini ialah guru mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya, dan guru mempunyai pengetahuan yang luas dalam pedagogi mereka ya. Guru yang profesional ialah guru yang menjaga serba-serbi diri mereka. Bukan sahaja daripada segi kompetensi, yang mana ianya sangat penting ya, supaya apa yang ingin cikgu sampaikan kepada murid itu dapat disampaikan dengan baik. Ilmu yang cikgu ada itu bukanlah satu ilmu yang biasa-biasa sahaja. Maksudnya di sini cikgu mendalami ya ilmu cikgu itu secara profesional. Contohnya kalau cikgu mengajar geografi, maka cikgu mempunyai kompetensi, pengetahuan yang lebih, pengetahuan yang meluas dalam bidang geografi tersebut, supaya cikgu dapat menyampaikan pengajaran geografi tersebut kepada anak murid cikgu secara meluas dan difahami ya. Tidak terpesong ya pengajaran cikgu laksanakan. Baiklah, profesional juga dilihat daripada segi penampilan seorang guru. Profesional juga dilihat daripada segi integriti guru tersebut. Jadi semua ini perlu cikgu titik beratkan sekiranya cikgu ingin menjadi seorang guru yang hebat. Seorang guru yang hebat sentiasa menepati masa. Seorang guru yang hebat sentiasa menilai tentang penampilan mereka, melihat daripada atas ke bawah cara mereka berpakaian. Cikgu yang hebat juga sentiasa meningkatkan ya profesional mereka daripada segi menambah pengetahuan-pengetahuan yang perlu untuk mereka meningkatkan keyakinan diri apabila ingin melaksanakan pengajaran dan pembelajaran pada anak murid mereka. Guru yang profesional adalah guru yang menjaga tutur kata mereka kepada anak murid mereka. Seterusnya ialah sabar dan tenang. Cikgu-cikgu, anda bukan sahaja berdepan dengan kerenah anak murid. Anda juga berdepan dengan kerenah ibu bapa. Anda juga berdepan dengan kerenah rakan sekerja, pentadbir ya. Jadi kesabaran dan ketenangan ini sebenarnya akan membantu cikgu untuk menjadi seorang guru yang hebat. Kerenah anak murid memang pelbagai, tetapi bagaimana cara untuk cikgu menangani situasi ini? Cikgu perlu mendapatkan pelbagai maklumat, cikgu perlu mendapat atau belajar
Kesabaran yang tinggi yang ada pada diri cikgu dalam berdepan dengan kerana-kerana ini akan menampakkan diri cikgu sebagai seorang yang hebat. Hebat dalam mengawal emosi diri juga akan membantu cikgu tenang dalam mengharungi cabaran sebagai seorang guru. Cikgu juga bila berada dalam keadaan sabar dan tenang dapat berfikir dengan rasional dan insya-Allah cikgu akan dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bersama dengan anak murid dalam keadaan suasana yang ceria. Cubalah cikgu bayangkan dalam satu hari sebenarnya cikgu-cikgu bukan sahaja tugasnya mengajar dan memberikan pengajaran kepada anak murid, tetapi cikgu juga dipertanggungjawabkan dengan kurikulum. Cikgu juga dipertanggungjawabkan sebagai jawatankuasa untuk melaksanakan berbagai tugasan di sekolah. Ada kalanya ia menjadi satu kekalutan dalam diri. Sekiranya cikgu tidak bertenang, suasana akan menjadi tegang. Oleh itu, ketenangan dan kesabaran yang ada dalam diri cikgu yang dapat cikgu bentuk akan mewujudkan satu komitmen dan juga satu hubungan cikgu dengan individu lain dalam keadaan yang mesra dan terkawal. Oleh itu cikgu-cikgu, ketenangan dan kesabaran merupakan salah satu elemen kehebatan sebagai seorang guru. Seterusnya ialah aktif. Menjadi seorang guru ataupun menjawat jawatan seorang guru, anda perlu aktif. Aktif bukan sekadar anda melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti sosial ataupun aktif dikatakan anda banyak memberikan sumbangan-sumbangan di luar, tetapi aktif yang dimaksudkan di sini ialah aktif ketika anda bersama dengan murid-murid melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Sebab kita nak nampakkan diri kita hebat di mata anak murid kan. Jadi, bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran yang kita laksanakan dalam kelas? Kalaulah pada hari itu kita lihat ada beberapa anak murid kita yang tertidur dalam kelas, adakah patut untuk cikgu marah kepada anak murid ini ataupun cikgu melihat kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang cikgu laksanakan? Berkemungkinan besar apa yang cikgu sampaikan itu tidak menarik mungkin. Tetapi ada kalanya ada tajuk-tajuk yang kita nak sampaikan tu memang sangat berat. Bagaimana cara untuk cikgu mengaktifkan kelas tersebut? Untuk mengaktifkan murid, mestilah hadir daripada cikgu yang aktif juga. Cikgu perlu ada intonasi yang tinggi rendah, cikgu ada lawak jenaka, cikgu melibatkan diri dalam aktiviti yang dilaksanakan oleh pelajar. Di sinilah akan meningkatkan minat anak murid terhadap apa yang cikgu ajarkan. Dan juga anda pasti akan dapat menjadi guru yang lekat di minda murid kerana anda seorang guru yang hebat ketika dalam kelas proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Tips yang keenam ialah pewatakan menarik. Pewatakan menarik ni begitu abstrak sekali. Kita tak adalah katakan cikgu perlu kacak, cikgu perlu cantik baru dikatakan pewatakan menarik. Abstrak di mata manusia. Abstrak pewatakan menarik ni di mata anak-anak murid kita. Cikgu tak perlu pakai pakaian yang mahal-mahal, handbag branded, kasut yang cantik, warna-warni, tetapi bermadai dengan penampilan cikgu yang bersih, penampilan pakaian cikgu yang menarik, sesuai mengikut pada keperluan semasa ketika cikgu nak mengajar. Itu telah memadai pewatakan menarik yang diperlukan oleh seorang guru. Pewatakan menarik dilihat daripada segi cara cikgu berkomunikasi dengan anak murid, cara cikgu menyampaikan maklumat kepada mereka, cara cikgu menunjukkan adab kita di depan anak murid. Cikgu-cikgu, kalaulah anda dapat melahirkan pewatakan menarik ini kepada anak murid, ia menjadi satu contoh yang sangat-sangat baik. Kerana kalau kita berada di sekolah, tempoh anak-anak ini bersama dengan kita ni
panjang, 8 jam cikgu. Apa sahaja yang dibuat oleh guru sentiasa menjadi perhatian anak murid. Itu sebabnya ada kalanya 1-2 orang anak murid kita ni ada yang suka untuk memuji. Cantiklah cikgu hari ni, cikgu nampak handsome lah. Sudah pasti cikgu suka kan dengan pujian tu. Jadi keikhlasan yang kita lihat daripada anak murid ini ya dalam memuji guru-guru mereka adalah hasil daripada keikhlasan yang cikgu tunjukkan ketika cikgu bersama dengan mereka. Jadi jagalah penampilan cikgu agar cikgu dilihat sebagai cikgu yang mempunyai pewatakan menarik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu-cikgu, ada kalanya anak murid kita mengemukakan soalan-soalan. Dan soalan-soalan tu ada kalanya soalan yang bagus. Dan ada kalanya soalan tu seolah-olah macam menguji ataupun mencabar sebagai seorang guru. Adalah tidak baik kalau cikgu kata, carilah sendiri ataupun itu pun kamu tak tahu. Kan saya dah terangkan tadi, cikgu yang hebat, cikgu yang sentiasa menjawab soalan anak muridnya dengan baik. Walau apa pun bentuk soalan yang dikemukakan oleh anak murid tersebut. Di sinilah menunjukkan bahawa cikgu sentiasa bersedia dan cikgu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap mereka. Sebab kita kena faham, anak-anak remaja ini mereka sebenarnya ada banyak persoalan dalam diri mereka yang mereka tak tahu. Ada kalanya kita sebagai seorang dewasa, kita dah melalui banyak perkara. Ada kalanya kita lupa bahawa anak murid tersebut tidak pernah melalui perkara tersebut. Jadi jawapan yang akan cikgu sampaikan kepada anak murid ini akan membantu mereka memahami dengan lebih jelas apa yang ingin mereka pelajari pada hari tersebut. Jaga pada cara cikgu menjawab soalan dan terimalah soalan-soalan yang diberikan oleh murid itu sebagai satu soalan yang ingin membuka minda mereka dan mengaktifkan kelas cikgu. Seterusnya ialah cikgu yang hebat ialah cikgu yang mempunyai penampilan berilmu dan juga menguasai ilmu terkini. Pada ketika ini, kita berdepan dengan anak murid yang mempunyai kecenderungan dengan ilmu digital. Kalau cikgu masih lagi mengamalkan sistem pengajaran dan pembelajaran 10-15 tahun ke belakang, kelas cikgu adalah kelas yang tidak menarik. Cikgu adalah cikgu yang tertinggal. Oleh itu cikgu perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan yang ada dalam diri cikgu. Bukan sekadar cikgu membaca, tetapi cikgu turut perlu mempelajari kemahiran-kemahiran baru. Cubalah cikgu bayangkan ya, kalaulah anak murid cikgu sekarang ini lebih faham tentang penggunaan Google Meet, penggunaan Zoom, tetapi cikgu tidak selesa untuk menggunakan benda-benda tersebut. Kenapa? Media-media tersebut cikgu rasakan sangat asing. Cikgu rasa mungkin saya dah nak bersara, jadi saya tak perlu belajar. Macam mana cikgu nak menyampaikan pengajaran cikgu kepada anak murid seperti ini? Cikgu pasti akan jadi tertekan kerana cikgu tidak ada ilmu-ilmu baru tersebut. Seorang guru yang hebat, guru yang sentiasa bersedia untuk belajar dan belajar walaupun ketika itu umurnya dah mencecah 56, 57. Tak apa cikgu kalau misalnya kita belajar dalam keadaan yang mungkin pemahaman tu lambat sampai. Sekurang-kurangnya cikgu ada ilmu tentang perkara tersebut. Kalau kita ingat masa kita lahir dulu, kita tak pandai pun membaca, kita tak pandai pun menulis. Apabila kita masuk ke sekolah tadika contohnya, cikgu mengajar dan akhirnya hari ini menulis dan
melukis, menulis, membaca itu telah mahir dalam diri kita. Sebab apa? Sebab kita belajar. Belajarlah untuk anda menjadi seorang cikgu yang berilmu dan ilmu itu adalah ilmu yang mengikut kepada perkembangan zaman dan anda adalah seorang guru yang hebat. Guru yang hebat adalah guru yang mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang saya maksudkan di sini ialah bagaimana cara kita menyantuni anak murid kita. Berlemah lembutlah dengan mereka. Walaupun ada kalanya sikap mereka itu mencabar diri kita sebagai seorang guru. Cikgu, gunakanlah tutur kata yang baik ketika menegur anak-anak ini. Kerana kepimpinan melalui tauladan. Kalau kita nak anak murid kita menunjukkan sikap yang baik kepada kita, kita perlu juga untuk menunjukkan cara kita sama ada daripada segi tingkah laku kita ataupun komunikasi kita kepada anak murid ini dengan cara yang baik. Kalau kita nak diri kita disayangi, kita berikan kasih sayang itu seikhlas mungkin kepada anak murid ini. Sudah pasti cikgu akan sentiasa berada dalam ingatan mereka. Seterusnya, guru mempunyai sifat yang berintegriti, bertanggungjawab, adil dan amanah. Cikgu perlu menjaga profesion anda sebagai seorang guru. Tidak terlibat dengan mana-mana perkara jenayah, dadah, mencabul dan sebagainya. Sebab ada kalanya kita lihat guru-guru kita dihadapkan mahkamah kerana masalah-masalah peribadi yang mereka wujudkan. Cikgu-cikgu, kita ini adalah pemimpin kepada anak murid kita. Oleh itu, jagalah integriti anda. Walaupun ketika anda melaksanakan tugas sebagai seorang guru disiplin, anda perlu membuat pertimbangan anak murid A dengan anak murid B. Jadi dekat sini, cikgu dah mulakan dengan satu keadilan. Adil dalam membuat keputusan, berintegriti dalam melaksanakan keadilan tersebut. Cikgu-cikgu, bila anda mempunyai integriti yang tinggi, bukan sahaja anda menjaga diri anda, tetapi anda menunjukkan kepada luar bahawa guru ini adalah satu profesion yang mulia. Dan integriti guru inilah yang menyebabkan orang-orang di luar sana sangat menghormati anda. Apatah lagi cikgu-cikgu, anak murid anda sendiri. Pasti mereka menghargai anda sebagai seorang guru yang hebat. Baiklah cikgu, kita telah membincangkan beberapa tips berkaitan dengan bagaimana untuk kita menjadi seorang guru yang hebat. Perkaranya tidaklah seberat mana dan mungkin cikgu-cikgu telah pun melaksanakan. Syabas ya. Dan hasil daripada perbincangan tadi, mungkin cikgu boleh membuat penambahbaikan terhadap diri anda sendiri ya. Title kita sebagai seorang guru ini sehingga mati masih lagi orang memanggil guru ataupun cikgu di depan nama kita. So begitu mulia sebenarnya profession sebagai seorang guru ini. Jagalah etika kita, jagalah personality kita, jagalah integriti kita cikgu-cikgu. InsyaAllah kita akan menjadi seorang guru yang hebat di mata anak murid dan juga di mata masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Didik TV KPM